Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan tayyibah mubarakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan terus berbincang asas-asas bahasa Al-Quran daripada surah Al-Hashr ayat yang ke-18 ya. Al-Hashr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Okey, jom kita keluarkan perkataan yang kita wajib tahu dahulu, iaitu perkataan ya, wahai, dia adalah haruf nida. Allazina maknanya orang-orang yang, ini merujuk kepada ramai. Kalau seorang allazi, kalau ramai allazina. Perkataan yang kita tahu juga iaitu perkataan wa, ya, dan satu lagi yang ini popular juga, wajib kita tahu. Kalau satu-satu disebut li, kalau ada sebelumnya waw ataupun fa, maka dia akan dimatikan. Wal tanzur, kalau disebut satu-satu dia akan jadi li tanzur. Maka ini kita perlu jelaskan sedikit. Yang ini kalau sebutan satu-satu dia li, kalau sebutan dengan waw sebelum dia bunyi wal, hendaklah. Maka ini digelarkan lamul amar, lam perintah, suruhan. Maka kita akan terjemah lam itu yang satu ni sahaja. Kalau sebutan satu-satu dia bunyi li, kalau sebelum dia ada waw, dia bunyi wal, dimatikan. Maka ini lamul amar, lam perintah, hendaklah. Bila disebut lamul amar, itu merujuk kepada fungsi makna, sebab makna akan menunjukkan kepada menyuruh, hendaklah. Tetapi dalam masa yang sama juga dalam kaedah pusar, dia menyatakan fungsi baris, di mana lamul amar ini, hendaklah, dimasukkan dalam kumpulan haraf jazam. Dia juga digelarkan harfu jazmin. Makna harf jazam sebab dia akan mematikan fi'il mudhari' selepasnya, iaitu perkataan tanzur, yang asalnya tanzuru, maka dia ini berbaris mati kerana ada harf jazam yang disebut juga lamul amar, hendaklah melihat, ya. Perkataan yang seterusnya kita wajib ketahui ialah ma, apa yang, ni juga sama dengan isim mausul, tetapi ma ni ada dua perkataan dalam isim mausul yang memberi makna yang. Ma untuk benda, apa yang, satu lagi man untuk orang. Tetapi ma dengan man ini dia tidak mengira jantina dan juga bilangan perkataan. Dia boleh untuk semua orang, lelaki atau perempuan, seorang ataupun ramai. Begitu juga ma, tak kisah untuk perkataan yang berjantina muzakkar ataupun muannas, dan dia juga boleh untuk mufrad, musanna ataupun jamak. Okey, perkataan yang kita wajib tahu seterusnya ialah li, untuk haraf jar yang berfungsi membarisbawahkan isim selepas dia, iaitu perkataan ghadin. Ghadin ini juga perkataan wajib kita ketahui, di mana dia merujuk kepada zaraf, zaman, yang memberi makna esok. Jadi orang Melayu yang biasa niat puasa biasa guna perkataan ni, nawaitu sauma ghadin. Aku berpuasa esok hari. Okey. Dengan ni kita telah melihat 1 2 3 4 5 6 7 perkataan yang kita wajib ketahui. Perkataan yang berkait dengan bahasa Melayu, ya, ialah perkataan amanu, iaitu beriman. Cuma orang Melayu dia sebut iman,
dia juga sebut mukmin. Tetapi bila disebut dalam bentuk fi'il madhi, mudhari', yang itu mereka tak berapa nampak macam ni. Sebenarnya kalau fi'il madhi dia bunyi amana, dia telah beriman. Kalau fi'il mudhari' dia berbunyi yu'minu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu fi'il mudhari'. Masdar dia iaitu orang Melayu pakai iaitu imanan. Imanun, iman, iaitu orang Melayu pakai. Mukmin sebahagiannya pakai dah. Orang-orang yang beriman disebut mukmin atau mukminun, mukminin, ya. Iman. Ini perkataan yang juga orang Melayu guna untuk perkataan takwa, takut. Di sini fi'il amar, takutlah oleh kamu, wahai orang beriman. Dan perkataan dia juga tidak ada terjemahan dia, iaitu Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Dan perkataan lain yang sebenarnya perkataan nafsun merupakan perkataan yang sangat banyak diulang dalam Quran. Nafsun iaitu diri, jiwa seseorang. Itu disebut perkataan nafsun. Dan tuan-tuan kena ingat, nafsun telah tersenarai dalam perkataan yang digunakan oleh orang Arab berjantina muannas. Dalam mengenal jantina perkataan ni, itu merupakan satu perkara penting dalam bahasa Arab. Seperti mana yang saya tunjukkan semalam, lampiran kunci kaedah pusar diajar bagaimana mengenal jantina isim itu atau kata nama itu muannas. Hujung dia ada ta marbutah, alif maksurah, ada alif mamdudah. Semua anggota kita yang sepasang daripada atas sampai ke bawah diisytiharkan oleh orang Arab sebagai muannas, iaitu perempuan. Begitu juga perkataan nafsun, rihun, sama'un, narun, macam semalam. Hari ini kita jumpa satu lagi yang tidak ada tanda ta marbutah dan tidak ada tanda muannas, tetapi orang Arab menganggap dia muannas sebab dia akan menggunakan ganti nama diri muannas, bukan muzakkar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan yang bakinya adalah perkataan yang mungkin kita kena bincangkan. Okey, perkataan yang juga popular ada satu lagi, ayyu, yang merujuk yang mana satu. Kalau dalam istifham, ayyuhuma, yang mana satukah daripada keduanya, tetapi ini amat sukar untuk diterjemahkan. Okey, kita akan membincangkan perkataan yang kita tidak tandakan, iaitu perkataan ha, perkataan tanzur, perkataan qaddamat. Okey, kita ulang semula. Ya, wahai. Semua isim yang terletak selepas ya, haruf nida ini dipanggil munada, iaitu orang yang diseru. Yang diseru ni ialah ayyu, yang mana satu. Tetapi telah dikhususkan iaitu orang yang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Allah bercakap dengan siapa? Dengan kita. Dia panggil kita lah, wahai. Cuma ini tidak diterjemahkan kerana dia ambil ayyu ni untuk meletakkan satu benda penting di dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil kita, iaitu perkataan ha, dan itu bukan domir, tetapi ini adalah haraf, kata fungsi yang digunakan oleh orang Arab untuk mengambil perhatian orang yang mendengar. Maka itu digelarkan haraf itu haraf tanbih. Haraf tanbih ini digunakan oleh orang Arab untuk menarik perhatian orang mendengar, termasuk pada isim isyarah yang kita sebut ha-za. Sebenarnya isim isyarah ini itu za je. Ha itu adalah untuk menarik perhatian orang yang mendengar. Ha-za qalam. Ha-ulai. Ya, perkataan ha itu adalah haraf, kata fungsi yang digunakan untuk menarik perhatian orang yang mendengar. Maka selepas ha itu, orang yang dipanggil itu sila bagi perhatian. Tolong ingat bahawa ha ini bukanlah ha pada dhamir muannas yang bermaksud dia perempuan, bukan.
tetapi dia dipanggil harf tanbih dan dalam terjemahan pun tak ada. Orang yang mendengar dapat perasan itu adalah satu pengambil perhatian yang diseru oleh Allah Ta'ala kepada siapa? Iaitu orang yang selepas tu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini sepatutnya kita yang sudah bersyahadah, yang cuba memahami Al-Quran akan tertarik dengan panggilan ya ayyuha, kemudian disebut secara lebih tepat oleh Allah Ta'ala untuk kita faham siapa yang dipanggil itu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa sahaja yang mentauhidkan Allah, yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sila bagi perhatian. Okey, yang ini tidak ada mesej apa-apa lagi. Dia hanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sudah ada iman di dalam hatinya. Okey, maka di sinilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula, ittaqu. Ittaqu, bertakwalah oleh kamu. Ini kalau kita lihat ini merujuk kepada fi'il amar. Fi'il amar yang dhamir dia ialah antum. Kalau disebut fa'il dia yang ada pada waw ini merujuk kepada antum, dan antum ini kamu itu merujuk kepada orang-orang beriman. Bertakwalah oleh kamu wahai orang beriman, takutlah oleh kamu wahai orang-orang yang beriman. Maka mana objek? Ya, nak takut kepada siapa? Maka itulah yang digelarkan maf'ulun bih, yang tanda maf'ulun bih ini ialah isim berbaris di atas mansub, iaitu ini dia. Takutlah oleh kamu, kamu ni iaitu orang-orang beriman, akan Allah atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sudah ada satu perintah. Wahai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan sila ambil perhatian. Beri perhatian. Takutlah kamu semua wahai orang beriman kepada Allah. Makna seperti mana yang disebut oleh para ulama, bagaimana praktis takwa, iaitu buat semua titah perintah Allah Ta'ala. Yang Allah suruh semua buat. Apa praktis yang nampaknya ialah tinggalkan semua apa yang Allah larang. Itu merupakan tanda paling asas menunjukkan kita takut kepada Allah, ataupun tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Dia akan sentiasa ikut semua perintah-perintah Allah Ta'ala, dan dia sentiasa takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dosa boleh berlaku. Kita langgar perintah Allah, ya, iaitu kita meninggalkan perintah Allah, ataupun boleh berlaku sebab kita membuat larangan Allah. Itu dikira berdosa. Maka untuk mengelakkan daripada dosa, kita kena ada takwa. Rasa takut kepada Allah, semua yang diperintahkan kita ikut. Semua yang dilarang tu kita takut dan kita tinggalkan. Barulah dipanggil takwa. Itu perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia ada dua perintah. Dan yang kedua, wahai orang beriman, wal, maka ini dipanggil lamul amar, lam perintah, lam suruhan. Maka dia akan menunjukkan satu perintah dan hendaklah, tetapi dia dipanggil harf jazam kerana asal fi'il mudhari' ini berbunyi tanzuru, melibatkan dhamir hiya. Hiya tanzuru, ia melihat. Tetapi bila masuk lamul amar, maka dia akan berbunyi wal tanzur. Okey, maka digelarkanlah dalam hukum tata bahasa fi'il ini fi'il mudhari'. Apabila dimasuki oleh harf jazam sehingga dia bertukar menjadi baris mati itu, maka dia digelarkan fi'il mudhari' majzum.
Maka tugas kedua kita, bila dah nampak ini fi'il mudhari' majzum dengan tanda sukun atau tanda baris mati itu, maka kita hendaklah mencari fa'il. Fa'il dalam tata bahasa Arab, pertama, dengan mudah kita akan dapat kenal dengan tanda isim berbaris depan ataupun isim marfu'. Yang selepas fi'il tersebut, maka kita pun terjumpalah, inilah fa'il dia. Siapa yang perlu dan hendaklah melihat siapa fa'il atau pelaku dia, iaitu diri. Di sini fa'il. Setiap orang. Merujuk kepada semua orang. Allah umumkan, tidak tentukan yang mana satu, bermakna semua diri, semua orang hendaklah melihat. Ataupun dalam bahasa tuanya, dan hendaklah melihat oleh diri. Diri kita sendiri, perbuatan melihat, maka fa'il pelaku dia ialah nafsun. Ya, dengan tanda baris depan. Maka ada tak objek yang perlu dilihat? Ada. Ya, tanda dia mansub, baris atas. Tetapi maf'ul bih kali ini dia adalah satu perkataan yang mabni. Dia tidak boleh berubah. Baris bawah, baris depan, baris atas dia sama ya bunyi dia, iaitu ma. Ma apa yang? Maka ini kedudukan dia akan menjadi maf'ulun bihi. Objek. Maka dalam terjemahan tua, fa'il akan diterjemah oleh. Maka hendaklah melihat oleh seseorang, oleh setiap orang itu, maf'ul bih akan diterjemah akan. Melihat akan atau kepada pada terjemahan moden. Hendaklah setiap orang itu melihat akan atau kepada apa yang. Maka perkataan selepas itu ialah qaddamat. Ini perkataan yang mungkin kita tidak tahu. Qaddamat ini bagi orang yang belajar bahasa Arab, sekali jeling dia boleh nampak bahawa ini adalah fi'il madhi yang dhamirnya hiya. Kalau huwa akan bunyi qaddama, dia lelaki telah melakukan. Tetapi kalau hiya qaddamat, ia perempuan telah lakukan. Sebab itu penting jantina perkataan tu. Ia telah lakukan. Itu maksud qaddamat. Maka ia merujuk kepada fi'il madhi. Kalau nak lebih tepat, kita kena tengok sifir. Dalam kaedah pusat, lihat pattern yang tepat untuk perkataan qaddama ialah atas pattern fa'ala melibatkan sifir 3. Fi'il madhi sifir 3. Maka fa'il pelaku dia, ia telah melakukan. Siapa pelaku dia? Mestilah ia, iaitu pada dhamir tu. Ia di sini melibatkan perempuan, itu hiya. Ia telah lakukan. Ia tu kembali kepada apa? Perempuan tu siapa? Sebab itu perlu kenal jantina. Nafsun ini perempuan. Kembali kepada perkataan nafsun. Apa yang ia, setiap diri itu telah lakukan. Perintah kedua Allah Ta'ala dalam ayat ni, dan hendaklah melihat, teliti, muhasabah setiap orang itu akan apa yang ia telah lakukan. Dia telah lakukan apa? Amal soleh dia banyak mana? Banyak mana infak dia? Banyak mana dakwah usaha dia telah buat? Banyak mana pengorbanan dia kepada agama Allah? Sejauh mana dia telah mempraktiskan semua rukun-rukun Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu kena semak. Dan juga muhasabah, setengah ulama kata juga tengok apa kejahatan yang telah dia lakukan. Sebagai satu muhasabah untuk apa? Untuk
ghadin, esok. Apakah yang dimaksudkan esok ni? Maka semua ulama tafsir sepakat mengatakan esok itu ialah hari akhirat. Kenapa dia katakan esok? Macam kita niat puasa nawaitu sauma ghadin. Saja aku puasa esok hari. Kenapa hari akhirat ni digunakan oleh Allah Ta'ala perkataan ghadin? Kata para ulama, kerana Allah nak menunjukkan terlalu dekat kita itu kepada hari akhirat dan terlalu dekat. Maknanya bila-bila masa sahaja kita boleh mati dan kita akan masuk kepada alam barzakh sebelum kita sampai kepada alam akhirat. Maka pemilihan ni ada pemilihan untuk mengajak orang beriman merasai betapa dekatnya kematian dan betapa dekatnya hari akhirat itu kepada kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, daripada sini kita boleh melihat dua perintah Allah kepada orang beriman. Maka bermula dengan ya ayyuha, wahai. Ini yang diseru ni yang mana satu? Asalnya maknanya ayyu tu yang mana satu yang diseru. Tetapi ini sudah difahami dengan Allah menggantikan perkataan alladzina amanu, yang diseru itu yaitu. Ini kalau dalam i'rab dia dijadi badal. Yang diseru itu siapa? Dengan menggunakan harf tanbih ini, ha, untuk mengambil perhatian, yaitu orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bagi perhatian, ambil perhatian di sini. Yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala, ittaqullaha, bertakwalah oleh kamu kepada Allah. Satu, ingat Allah menciptakan kamu dengan tugasan, maka tugasan itu ada dalam bentuk perintah dan ada dalam bentuk larangan. Patuhi baik-baik segala perintahnya, jauhi betul-betul segala larangannya. Ittaqullaha. Kemudian Allah memerintahkan kita dengan perintah yang kedua, wal tanzur, dan hendaklah. Itu lam perintah, lam amar dipanggil. Dia akan mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Dan hendaklah melihat, memerhatikan nafsun oleh diri, yaitu diri kita sendiri ini, akan apa yang, itu terjemahan maf'ul bih tua. Hendaklah melihat oleh seseorang itu kepada apa yang, itu terjemahan sekarang. Melihat kepada apa yang qaddamat, iaitu diri kita telah lakukan dari amal-amal soleh. Cukup tak untuk berhadapan dengan Allah amal-amal soleh kita? Betulkah semua dosa-dosa kita ada petanda-petanda Allah telah mengampunkan kita? Tengok betul-betul. Sebab apa? Untuk persiapan li ghadin, untuk persiapan esok, iaitu hari akhirat. Daripada sinilah Sayyidina Umar meninggalkan pesannya yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, kiralah betul-betul tentang diri kamu, iaitu amal-amal yang telah kamu lakukan. Cukup tak untuk dibawa di hadapan Allah sebelum kamu dihisab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang elok-elok, buat anggaran amal soleh kita dengan yang jahat yang kita dah buat sebelum ini. Timbang sebelum ditimbang kedua-dua amal kita yang baik dan yang buruk itu. Apa kata Sayyidina Umar? Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Kalau kita muhasabah diri kita sekarang, kita pun timbang, buat perhitungan, mana yang lebih berat baik kita dengan jahat kita, maka itu akan memudahkan hisab pada hari akhirat nanti, dengan kita antuhasibu anfusakum al-yawma, dengan kamu hisab, kira terlebih dahulu amalan kamu sekarang pada hari ini. Jadi kata Sayyidina Umar dengan pesan terakhir dia, tazayyanu,
bersiaplah, berhiaslah oleh kamu lil ardil akbar, untuk pembentangan semua amalan kita. Pembentangan yang besar dilihat oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat dan rasul, dan disaksikan oleh semua manusia di hari akhirat nanti. Sebab itu, hiaskan diri kita dengan amal-amal soleh mulai sekarang. Sebab hari akhirat tu bila? Terlalu dekatnya, seolah-olah esok, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, liwat, siap untuk esok. Mungkin kita mati esok, mungkin tak lama lagi selepas kelas kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.